Kita keluar sikit, nak cerita pasal musyahadah ni. Kita pun sedia maklum lah, dalam agama Islam ni dua perkara pokok ialah dua kalimah syahadah. Memang kita selalu sebutlah setiap hari pun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ikut kefahaman yang kita baca di televisyen tu, aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau ikut pemahaman kita, biasa-biasalah orang biasa, pemahaman dia walaupun dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin, aku percaya tak ada Tuhan selain daripada Allah. Yang itulah kefahaman kita. Apa maksud asyhadu an la ilaha illallah? Aku yakin, aku percaya tak ada Tuhan yang lain lah, Allah je Tuhan. Yang tu. Tapi kita tengok perkataan di depan. Asyhadu, syuhud, musyahadah. Dia bukan setakat kita yakin sampai ke peringkat kita nampak dengan mata hati. Tu. Jadi orang-orang yang peringkat sekadar saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, berdosa ke? Tak terima ke iman mereka? Dah settle dah. Tapi itu peringkat paling bawah. Dia ada peringkat-peringkatnya. Kadang-kadang kita ni beragama dah lama. Macam saya dah 40 tahun hidup, 40 tahun masih di level yang bawah, tingkat pertama. Aku percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal orang lain dah peringkat aku musyahadah, aku dah bersaksi dah. Kan? Terjemahan dia aku bersaksi. Itu terjemahan. Adakah kita sampai ke peringkat bersaksi? Ataupun kita masih di peringkat aku percaya, aku yakin. Dia bawah tu, aku percaya, aku yakin tak ada Tuhan lah selain Allah. Rata-rata kita peringkat tu lah. Sedangkan orang lain yang belajar, dia dah aku bersaksi. Dia dah menyaksikan dah dengan mata hati dia tak ada Tuhan dah selain Allah. Jadi kita tak sampai lagi. Itu yang kita nak belajar. Itu yang sebut tadi, bila kita dah mati belajar, ada lagi ni yang hebat, menarik lagi ni, yang aku tak sampai lagi ni. Kawan ajak lah, maka kita terjun ke dalam dunia agama ni, ke dalam laut agama. Tak payah lah, tak ada, okey dah ni. Dah 2 kalimah syahadah, okey dah. Kawan pun cerita, betul kamu dah 2 kalimah syahadah, tapi kamu sampai ke peringkat bersaksi ke tidak? Sampai ke peringkat syuhud kan? Musyahadah kan? Ataupun sekadar peringkat aku percaya, aku yakin. Nah, aku masih peringkat aku yakin. Tu mai kita terjun dalam dunia agama. Itu satu masalah. Aku bersaksi tidak ada ilah. Yang kita sebut selama hari ni Tuhan. Tuhan tu betul lah, tapi yang lebih mendalam lagi ilah. Sebab tu dia letak sana ilah, dia tak letak roh. Roh pun Tuhan, tapi kenapa letak ilah? Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Yang tu yang tepat. Jadi nak capai yang tepat tu, kita kena sampai nak tu bersaksi tu. Jadi kita tak sampai lagi. Jadi kita kena belajar sampai ke peringkat bersaksi masa-masa akan datang. Kemudian sampai ke peringkat kita faham apa ilah tu. Jadi kita faham Tuhan. Tuhan tu dah diterjemah. Bila terjemah dia dah tak tepat, walaupun betul tapi tak tepat. Dia sebenarnya tak boleh terjemah. Dia kena aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Dia baru tepat, kita tak sampai. Yang kita nak faham selama hari ni, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tu level bawah tu, tingkat pertama. Dia ada tingkat atas lagi. Yang kita nak capai, bila kita nak faham ilah ni, kita selalu sebut Allah yang Esa. Kamu sembah siapa? Kami sembah Tuhan yang Esa. Di situ ada pula tuntutannya. Apa maksud Esa tu tadi? Esa tu maksud dia satu lah. Betul. Tapi dia ada lagi peningkatan dia. Adakah selama hari ini kita faham maksud Esa tu? Rata-rata orang tak faham lagi. Tak sampai lagi kan, tak faham lagi. Bila sebut Esa, Tuhan yang Esa, apa yang Esa dia? Tak tahu. Kita tak tahu. Rata-rata orang tak tahu. Kita yang belajar nanti kita tahulah. Yang Esa ni ada 4 perkara. Yang pertama, Esa dari segi af'al, dari segi perbuatan Allah. Yang kedua, Esa dari segi asma', dari segi nama. Yang ketiga, Esa dari sifat Allah. Yang keempat, Esa dari segi zat Allah. Itu maksud Allah Maha Esa. Itu satu tuntutan. Tuntutan atas lagi, kita dah faham dah itu maksud Allah yang Maha Esa. Adakah kita sudah mengesakan Allah? Bukan nak mengesakan Allah macam mana pula? Kena esakan 4 benda tu. Kita kena esakan af'al Allah, kena esakan asma' Allah, kena esakan sifat Allah, kena esakan zat Allah. Barulah
kita ni mengesahkan Allah, baru betul kita sebut kami menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak, kita sekadar sebut saja. Betul, dia bukan kata salah tak, betul. Cuma tak naik makam tu. Sepatutnya kita dah lamakan hidup puluh-puluh tahun, kita dah capai lah. Tapi sebab kita muda-muda dulu tak belajar, kita tak sampai lagi. Jadi nasib baik Tuhan temukan kita, insya-Allah satu hari sampai. Barulah tepat kita punya aku bersaksi. Kita sampai ke peringkat saksi. Tidak ada ilah, kita faham ilah tu apa maksudnya. Selain Allah, barulah tepat kita punya syahadah. Barulah tepat juga aku sembah Allah yang Esa. Sebab kita tahu dah Esa tu apa benda, Esa yang macam mana, apa benda yang Esa, macam mana nak esakan Allah. Kita tahu tu baru betul. Sebahagian orang kata cukuplah, kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, kunci syurga dah tu, memang betul. Tapi kita buat bandingan dulu dengan gaji. Kita nak masuk satu kerja kilang, dia kata kerja sini boleh tapi gaji 700. Tak apa. Sampai bila-bila pun 700. Sampai 20 tahun lagi pun 700 juga. Sampai 30 tahun kerja pun 700 juga. Kita nak kerja kat situ. Kita tak kerja kot. Sebab sekarang 700 mungkin ada nilai. Tapi lagi 20 tahun 700 mungkin nilai 100 dah. Kita nak makan macam kan. Dah tentu kita pergi cari kilang yang gaji tingkat pertama 700, lepas tu dia naik. Lagi 20 tahun kamu kerja sini gaji 2,500. Kita nak pilih yang tu. Kenapa kita tak pilih hak gaji 700 sampai bila-bila? Sebab kita rasa rugi, tak cukup makan. Dalam agama pun sama. Memanglah kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah tu cukup dah. Tapi itu tingkat pertama. Kan ni hal ehwal agama ni. Hal ehwal kita hidup selama-lama di akhirat pula. Kita kata tak apalah, cukup dah tu. Tingkat pertama cukup lah, tak payah belajar dah. Tak payah esahkan Allah pun tak payah, cukup kita tahu aku sembah Allah yang Esa. Dia sembah. Macam mana kita tak tahu? Cukuplah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi tu pun dia tak faham apa benda. Dari segi duit kita nak lebih, tapi dari segi agama tak apalah, cukuplah tingkat pertama. Di situ yang tak kena. Sebab tu Dr. Haruddin cakap, bila kita ni tak belajar agama, kita rasa kita okey lah. Rasa-rasa dulu dah ni, cukuplah dulu ni. Tapi bila kita dah belajar, kita dah menyelam dalam laut tu, baru kita faham, weh, jauh lagi ni. Jauh lagi ni. Rasa-rasa cukup dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya nak kena sampai bersaksi. Rupanya nak kena faham ilah. Rupanya nak kena esakan Allah. Banyak lagi rupanya. Bila kita belajar baru kita rasa banyak lagi tak tahu, banyak lagi tak tahu. Adapun kitab-kitab dan pengajaran, maka tidaklah mencukupi dengan itu saja. Tetapi hikmah yang di luar hinggaan dan tak terhitung itu sesungguhnya terbuka dengan mujahadah, muraqabah, langsung mengerjakan amalan zahir dan amalan batin, dan duduk beserta Allah Azza wa Jalla dengan khilwah, serta menghadirkan hati dengan fikiran yang putih bersih, terputus dari yang lain, langsung dari Allah Ta'ala. Setengah orang berfahaman baca kitab, belajar dengan tok guru, cukuplah tu. Kalau ikut Imam Ghazali tu tak cukup. Kita kena satu lagi. Baca kitab pun baca, belajar dengan tok guru pun belajar, kita kena fikir. Fikir itulah sumber ilham. Sebenarnya kuliah kita malam ni, dia nak sentuh pasal ilham, pasal ilmu laduni. Orang nak sebut ilmu laduni. Kita nak cerita ilmu laduni yang sebenar, yang dipetik daripada kitab Imam Ghazali yang satu lagi. Sebab dalam kitab Yahya ni dia sentuh saja. Dia ada satu kitab khusus cerita ilmu laduni. Kita nak bawa masuk hari ni pengajian kita kalau sempat. Jadi tak cukup dengan kita belajar kitab, kita baca kitab, kita berdepan dengan tok guru belajar kitab, kita seorang-seorang kita kena fikir. Masa tu dia lagi cepat bercambah pengetahuan kita. Kalau harap kitab dengan tok guru saja, dia setakat tu je. Masa bila nak fikir ni, khilwah. Khilwah ni dalam bahasa kita khalwat. Khalwat ni maksud dia bersunyi-sunyian. Bersunyi-sunyian ni, kita duduklah di mana-mana pun kita tumpu pada Allah. Itulah berkhalwat. Dia tak semestinya duduk di gunung. Tapi kalau boleh duduk di gunung tak apa. Boleh duduk di masjid, ataupun di rumah kita ada satu bilik khusus. Ini tempat bilik abah nak suluk ni, orang lain tak boleh masuk. Ni abah nak berzikir, nak semayang pun dalam bilik ni lah. Ni bilik ibadah abah, tak boleh masuk bilik suluk. Boleh. Khilwah, khalwat. Tapi bila sampai ke alam Melayu ni, khalwat, bila disebut khalwat, dia lebih kepada lelaki perempuan duduk sekali, sunyi-sunyi.
Khalwat ni maksud dia bersunyi-sunyian. Tapi kita, dia tu berkhalwat. Berkhalwat. Padahal orang tu tengah duduk berzikir dah buat kan. Dah lebih sudut dia kata, "Oi, Tok Syekh tu berkhalwat." Tak sangka dengar apa, dengar alim dia dengan janggut panjang semua kan. Berkhalwat dia tu. Padahal kita salah faham. Bukan berkhalwat dia duduk dengan perempuan, sunyi-sunyian. Dia tengah buat amal ibadah, berkhalwat. Itu yang sebenarnya.